Soalan pertama, di dalam pelanggaran tak kenyal, kuantiti manakah diabadikan sebelum dan selepas pelanggaran? Pertama, apa maksud abadi? Cinta kekal abadi. Maksudnya yang kekal. Abadi ni maksudnya kekal. Okay, sebelum itu cikgu terangkan dululah jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran ada 2 jenis. Kita ingat balik. Pertama adalah kenyal. Kalau pertama kenyal, sudah tentu kedua yang tidak kenyal. Tapi apa beza kenyal dengan tidak kenyal? Okay. Okay. Untuk kenyal, cikgu mulakan dengan kenyal. Katakan ada satu objek, contohnya cikgu letak sini, ini adalah M. M ini jisim, jisim pertama. Kemudian dia ada halaju dia sendiri, halaju pertama. Kemudian ada lagi satu objek, tapi jisim kedua, M2, cikgu letak. Kemudian dia ada halaju sendiri. Maka diletak U2. Ini adalah sebelum pelanggaran. Okay. Semasa pelanggaran, dia akan, contohlah, kita dekatkan dulu lukisan dia sebab semasa pelanggaran dia mesti menyentuh. Okay. Ini tadi semasa pelanggaran M1. Okay. Ini semasa. Kemudian selepas pelanggaran yang menentukan dia kenyal atau tidak kenyal. Selepas pelanggaran objek ini cikgu letak dulu selepas, dia akan bergerak berasingan. Contohnya ni M1 yang tadi, tapi halaju dia dengan halaju dia sendiri, V1. Ada lagi yang tadi M2. Halajunya pun halajunya sendiri. Kita letak V2. Jadi, untuk kenyal, cuba perhatikan halajunya. Adakah halajunya sama atau tidak dari awal sehingga akhir? Okay, tidak sama. Jadi, kita boleh katakan halajunya adalah berbeza. Untuk kenyal, halaju berbeza. Dan rumusnya adalah M1, U1. M2, U2. Dia M dengan satu momentum. Sama dengan dia dengan halaju akhir dia sendiri. Ini U ni halaju awal. Lepas tu selepas, ini selepas dia tambah dengan halaju akhirnya. Okay. Halaju berbeza tetapi jumlah tenaga kinetik dia masih sama. Okay. Tenaga kinetik sama bermaksud tenaga kinetik kekal, tenaga kinetik diabadikan. Sebenarnya yang tak faham tu apa maksud abadi ni. Bukannya tak tahu. Abadi ni maksudnya kekal. Okay, sekarang kita bergerak ke tidak kenyal. Untuk tidak kenyal, dia sama seperti langkah pertama kedua dia sama. Okay. Cuma bezanya adalah kedua-dua objek ini kemudian akan bercantum. Maksudnya, katakan ni M tadi, ni selepas. Yang beza adalah selepas. Yang lain semua sama dari depan. Selepas M1 akan bercantum dengan M2. Halaju dia nanti satu saja halajunya. Sebab itu untuk pelanggaran tidak kenyal, rumusnya M1 mula-mula sama macam ni. Sebelum dia semua sama. 1, M2, U2. Sama dengan, oleh sebab dia bercantum, jadi kita kena tambahlah jisimnya. Halajunya cuma satu, jadi tak perlulah letak V1, V2, terus letak V saja. Okay. Jika jumlah tenaga kinetik sebelum pelanggaran, jumlah tenaga kinetik sebelum pelanggaran dan selepas pelanggaran tidak sama, jadi ini dipanggil pelanggaran tidak kenyal. Okay. Tenaga kinetik dia tidak sama sebelum dengan selepas. Pelik juga, oh kenapa tadi sama, kenapa sekarang ini tidak sama. Kalau tenaga kinetik tidak sama, maksudnya tidak diabadikan, tidak kekal, mana hilang tenaga kinetik itu?
Ya, sebenarnya dia semasa dia bercantum ni, selepas tu dia saling bercantum, dia sebenarnya berlaku tenaga itu hilang dalam bentuk cahaya, cahaya, haba atau bunyi. Sana hilang tenaga tersebut. Jadi Cikgu sudah jelaskan kenyal dan tidak kenyal, dan kesemua pelanggaran kenyal dan tidak kenyal ini sebenarnya mematuhi satu prinsip lah. Prinsip, ingat balik apa prinsip dia tu? Semua main abadi-abadi ni, jadi keabadian. Apa yang diabadi? Momentum. Okay. Ingat balik Cikgu terangkan apa abadi tadi? Yang kekal, ni kekal ataupun sentiasa sama. Apa yang sentiasa sama? Kita tengok balik ke bawah. Momentum. Jom kita tengok jawapannya. Okey, yang tidak kenyal. Jadi kita fokus yang tidak kenyal ini. Yang manakah kekal? Pecutan. Cikgu ada sebut pecutan kan sepanjang penerangan cikgu? Tak ada kan? Jadi bukan jumlah pecutan. Jumlah halaju. Adakah jumlah halaju dia sama? Cikgu tengok tadi. Ni halaju dia berbeza. Dua-dua ni halaju dia berbeza. Okay. Sebab tadi dia asing-asing, lepas tu dia bercantum. Bila bercantum, dia satu halaju sama saja. Jadi halaju dia berbeza. Tak. Adakah jumlah tenaga kinetiknya sama? Diabadikan? Tidak. Sebab tenaga kinetiknya akan hilang dalam tiga bentuk yang cikgu sebut tadi. Cahaya, haba, bunyi. Jadi yang kekal abadi adalah jumlah momentum. Seperti yang dinyatakan dalam prinsip keabadian momentum. Jadi selepas ini, video kedua cikgu akan bincang jawapan untuk soalan nombor 2.